Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi kulubina wa kudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi, seterusnya ahli jawatan kuasa, seterusnya para alim ulama, para habaib, para asatizah, tuan-tuan guru, juga yang diraikan tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Yang pertamanya, marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat kita bertemu dalam satu program solat maghrib berjemaah disusuli dengan sedikit kuliah. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati Allah, diampunkan dosa dan ditambahkan pahala. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya nak mengucapkan tahniahlah kepada tuan-tuan terlebih dahulu kerana atas hiasan dalaman surau yang begitu cantik. Tadi saya masuk, mula-mula menengok ke depan, Masya Allah, cantik berbenar. Lain daripada yang sebelum ni. Lain. Mendengar cerita kos 96,000. Hui, banyak tu. Saya tanya, RM1,000 ke ringgit? Ringgit lah Ustaz. Kalau rupiah murah lah. Jadi kalau hiasan dalaman ni, saya ada baca satu artikel yang penting 3 elemen. Pertama lantai, kedua shieling, ketiga dinding. Jadi kita cukup shieling dah tukar, dinding pun dah hias, maka menarik perhatian jemaah. Ini kalau tak datang juga tak tahulah. Ada orang kata, Ustaz, tak nak datang sebab panas, letak aircon 1, 2, 3, 4, 5. Bila dah letak, kenapa tak datang banding? Sejuk sangat Ustaz. Tak datang juga. Ada orang kenapa tak datang? Tak khusyuk Ustaz. Dinding penuh tak lalat. Dihias cat putih, letak bunga-bunga, kenapa tak datang juga? Tak fokus. Depan tu ada tulisan, hilang khusyuk. Tu solat di rumah tu. Jadi main dengan alasan tak nak datang ni macam-macam lah. Sedangkan kita kalau solat jemaah di surau, kita nak barakah. Kalau nak khusyuk di rumah. Ada orang tak datang sebab bunyi bising, anak-anak bising. Tapi sebenarnya nak sunyi, nak sepi dan khusyuk di rumah. Tutup lampu, kunci pintu, buka aircon, sejadah tebal nilai 3. Baru khusyuk. Tapi datang ke masjid ataupun surau, solat jemaah, kita nak barakah. Saat kita khusyuk, kita tak khusyuk, member yang sujud khusyuk, dia tampung kita. Member iktidal, dia tak khusyuk, Sami Allahu liman hamidah. Mana pula kunci kereta? Letak di mana? Masa itulah tak teringat. Dan saat dia tak khusyuk, kita khusyuk, Sami'allahu liman hamidah. Kita tampung member yang tak khusyuk. Tapi kalau datang ke surau, tak nak bising langsung, susah. Kalau bukan kerana anak-anak, bunyi kipas, kedek. Tutuplah kipas yuk, panas ni. Bising ni, bila tutup panas pula. Kalau bukan kerana anak bising, kalau bukan kerana kipas bising, motor pula. Anak siapa pula duk perih-perih motor tu. Maka kita hari ni datang ke surau untuk berjemaah, nak mendapat barakah. Dikala kita tak khusyuk, kawan kita yang khusyuk, sama-sama tampung, insya-Allah dalam solat itu kita boleh mendapatkan pahala khusyuk antara satu sama yang lain. Maka inilah usaha pihak surau, nak mencantikkan supaya bila menengok, bila duduk mendengar kuliah, bila pijak mendirikan solat, rasa tenang. Saya tadi tengok di Facebook surau kita, nak menengok di mana berhenti pada pertemuan yang lalu. Jumpalah satu live orang buat ucapan pengurusi surau. Kata pengurusi, inilah yang kita mampu buat, nak lebih tak mampu dah. Jadi tuan-tuan jangan komplain pula, takkan ini je 96,000. Memang ini je lah yang mampu. Nak lebih, bagilah lebih. Ada orang bagi RM1, komplain macam bagi RM10,000. Aku bagi RM1, ini je dapat. Dah kau bagi RM1, cuba bagi RM10,000. Nak komplain pun orang sudilah dengar. Teman bagi RM10,000, cakap ini je ubahnya.
Jadi kita tengok, kalau kita sumbang banyak nak komplain okey lah. Tapi kalau setakat RM5 top up pun tak lepas bang, boleh top up RM5 ni zaman sekarang. Maka hari ni kita bersyukur ada pihak surau yang sudi mencantikkan untuk memberikan ketenangan dalam diri kita. Maka kita nak menyambung pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan surah Al-Buruj, yang mana saya melihat kepada live yang telah dibuat pada pertemuan yang lalu, kita berhenti ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 surah Al-Buruj ini tentang satu penegasan oleh Allah berkaitan hukuman dan balasan Allah kepada orang yang ingkar ataupun kuffar. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, dalam surah Al-Buruj yang kita bahaskan bersama, ayat 10 berkaitan balasan neraka orang kufar. Ayat 11 ganjaran syurga orang beriman. Ayat yang ke-12 penegasan kepada balasan mereka yang kufur ataupun ingkar. Allah sebut inna batsha rabbaka lasyadid. Inna ada taukid ataupun dalam bahasa kita bermaksud penegasan. Allah nak bagi tahu sesungguhnya azab Tuhan itu benar-benar keras. Maka jangan dibuat main. Ada orang main-main dengan balasan Tuhan. Elok je tak pakai tudung si leha tu, tak kena pula dipetir kepalanya. Tak pula terbakar rambutnya, elok buka tudung. Mana azab Tuhan? Elok je si dia pergi ke Mekah, tukar jantina daripada lelaki jadi perempuan. Elok je. Tak ada ditahan di immigration. Elok tak dipanah peti. Elok je si mamat tu, walaupun tukar jantina jadi perempuan. Ada orang main-main. Maka Allah nak sebut inna batsha rabbaka lasyadid. Sesungguhnya azab itu benar-benar keras. Dan kita kena faham azab Allah ini ada dua. Satu di dunia Allah bagi terus direct. Yang kedua Allah tunda di akhirat. Kita sepatutnya kalau kena dekat dunia syukur, sebab dunia tak seteruk akhirat. Akhirat dah lah teruk, yang kedua lama. Maka kita hari ni kalau buat dosa, Allah bayar cash, terus dapat. Sepatutnya syukur, alhamdulillah ya Allah, paling kurang aku buat dosa, aku taubat, kau ampunkan, kau bagi pula sedikit ujian untuk menghapuskan dosa yang terbelakang, alhamdulillah. Jadi Allah nak bagi tahu yang azab Tuhan ini benar-benar keras, supaya kita takut. Itu tujuan utama. Macam kita menengok ke tepi jalan raya, jangan buang sampah. Kalau buang denda RM30. Rasa-rasa orang buang ke tak buang? Orang buang. Alah, RM30 Ustaz, celah gigi je. Buang 3 kali, cukupkan 100 kata dia. Orang tengok orang tak takut. Tapi kalau buang sampah walaupun plastik, contoh RM3,000. Abang jangan buang abang, biar abang buang dalam kereta. Kenapa? RM3,000 tu kita takut. Maka begitulah azab Tuhan. Allah ceritakan dengan begitu dahsyat bagaimana bakaran api neraka, dengan tujuan supaya kita takut. Tapi kenapa orang tak takut? Sebab mereka tak mendengar ayat-ayat Quran tentang balasan, tentang hukuman. Macam kita tak apalah kaki kuliah. Kita ni kaki kuliah. Kuliah subuh, kuliah maghrib. Kadang-kadang kuliah muslimat pun kita datang mendengar. Lagi-lagi Ustazah Salihah, cantik pula, datang kita. Bang tiba-tiba nak dengar kuliah pula muslimat. Ustazah Salihah datanglah. Sebab cantik. Janda pula, lagi orang datang. Cuba Ustaz Salih nak mengajar. Tak apalah, kuliah maghrib cukup lah. Jadi kita hari ni, kalau kita dengar tentang azab Tuhan, balasan api neraka Allah melalui pendengaran kuliah, tazkirah, ceramah, maka kita akan takut. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan kepada kita mula-mula pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian pemikiran. Macam anak kita baru lahir, Allah bagi dengar dulu, tak bagi tengok. Sebab itu bila anak lahir disuruh kita azan. Azan supaya biar dia dengar dulu, dia tak nampak lagi rupa kita. Tapi kita tak mengaji, banyak acah daripada membaca ayat Quran.
Hai, ini Walid, ini ayah. Dia tak perasan. Sebab Allah bagi pendengaran. Maka bila lahir, azan. Datang Amoy. Encik, ini anak sudah boleh ajan. You ajan lah. Kita pun azan lah. Allahu Akbar, Allah. Kata Amoy, wah, sudah tukar ya sekarang azan. Kan? Dia kata sudah tukar ke? Mana ada? Kita yang tertukar. Jadi, azan kita nak bagi tahu dia tentang tauhid, tentang Allah Subhanahu wa taala. Begitulah tentang pendengaran. Allah sebutkan dalam Quran ada mereka yang pekak. Pekak di sini bukan tak boleh dengar. Dengar tapi tidak menerima apa yang telah disampaikan. Allah sebut dalam Quran, mereka yang pekak. Nabi bagi tahu kebenaran, mereka bagi alasan. Mana bukti? Allah bagi mukjizat kepada Nabi, tunjukkan kebenaran, pekakkan telinga, butakan mata. Sebab apa? Tak nak mengikut kebenaran walaupun berada di hadapan mata. Jadi ayat ini Allah nak kita takut dan kita risau akan balasan Tuhan dengan satu tujuan untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Maka kita hari ini kalau nak takutkan, takutkan dengan Allah. Jangan takutkan dengan makhluk. Ini kadang-kadang takutkan dengan makhluk. Dek, kau duduk diam, dek. Nampak tu, polis kat depan. Duduk anak kita. Tapi kalau kita takutkan dengan Allah, dia tak takut. Dek, kau solat, dek. Nanti Allah balas dengan neraka. Alah, tak nampak pun neraka. Maka hari ini kita takutkan dengan Allah. Jangan takut dengan makhluk. Kadang-kadang biasalah ketakutan tu kena ada juga. Macam kita menengok ke hantu, kadang-kadang takut, biasalah. Tapi jangan takut sangat. Ini kadang-kadang dengar cerita ada hantu dalam kereta, jual kereta. Nampak bayang-bayang macam hantu dalam rumah, jual rumah. Padahal baru seminggu duduk, dah jual dah. Jangan takut, sebab dia pun makhluk. Ini kadang-kadang tengah malam, bang. Hai, dia buat hal pula bang, dia basuh baju pula bang. Jangan takut pergi ke bilik air tegur. Ni, kau nak basuh baju ke nak apa, ikut engkau lah. Tapi siap, kalau bil air bulan ni naik, engkau bayar. Kan? Kita lawan, jangan takut. Sebab yang takut sepatutnya kepada Allah. Maka Allah sebut dalam ayat ini, balasan Allah, azab Allah itu benar-benar keras. Maka pada ayat yang seterusnya, Allah sambung lagi, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ayat yang ke-13. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Kalau tengok ayat 13 ni, ada 3 penekanan kepada Allah. Innahu, hu, Allah, dia Allah. Huwa, dia Allah. Yubdi'u, dalam tu pun dia Allah. Ada 3 penekanan kepada Allah. Kerana kata ulama nak menunjukkan kepada kita yang menciptakan kita adalah Allah. Maka Allah sebut banyak kali supaya kita tak lupa diri. Ada orang bila susah ingat Allah. Yang jadi masalah bila dah kaya lupa diri. Itu yang masalah. Maka ayat ke-13 Allah nak bagi tahu kita jangan sombong, jangan buat hal, jangan derhaka, jangan buat celaka, sebab yang menciptakan kita adalah Allah. Maka inilah konsep yang boleh kita gunakan dalam nak menegur kawan, jiran, rakan yang sombong kepada kita. Dulu Ustaz elok je sembang dengan kami, habis kuliah ada masa sembang kami. Ataupun sebelum azan adalah setengah jam sebelum nak masuk waktu, datang sama-sama awal, duduk menyembang sekejap. Dulu elok je sembang dengan kami. Sembang pun bahasa kita lah. Kalau Nogori, orang Nogori. Kalau Perak, bahasa Perak. Kelantan, bahasa Kelantan. Elok Tapi sejak kerja di UK ni, dengar cerita baru sebulan. Bukan setahun Ustaz. Baru sebulan. Balik sekejap nak mengambil barang di rumah katanya. Tiba-tiba pula cakap orang putih. Actually aku banyak actually daripada orang Melayu ni Ustaz. Kita pun reti jugalah actually. Kita pun pandai Ustaz. Saya ni kerja Pak Gad biasa, tapi BIA dulu. Kita pun pandai tapi kita kenal diri kita ni siapa, orang Melayu, cakap Melayu Nak orang putih boleh juga, tapi janganlah menunjuk sangat.
Ini semua dibedai pasal orang putih. Macam kita tak faham pula. Actually even I. Tiba-tiba pula. Dulu elok Eden je. Ini tiba-tiba pula IU. Jadi kita ingatkan dia, man, jangan sombong sangat. Kau nak cakap orang putih, cakap lah. Bukan salah pun. Tapi lah kadang-kadang ada di antara kita ni tak faham bahasa orang putih. Bukan semua orang mengaji macam kita. Jadi kau ngaku tak apa aku faham IU tu. Ni dengan Pak Mat. Lagi-lagi Pak Mat pula tak pernah pergi ke luar negara. Aku cakaplah Eden dengan dia. Janganlah IU tak faham dia. Jadi bila cakap begitu orang jauh. Orang tak nak sembang kita. Tak faham aku sikit-sikit IU. IU tu apa? Ikan yu ke apa? Bukan. Jadi kita hari ni mengingatkan dia, jangan lupa diri. Asal usul kau orang sini juga. Balik sini cakap sini. Pergi sana cakap sana. Maka itu antara cara yang boleh kita guna. Cerita asal usul supaya orang tak lupakan diri. Maka Allah bagi tahu yang menjadikan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu selalu orang kafir tanya kepada Nabi tentang banyak soalan. Antara soalan yang ditanyakan adalah, kenapakah kita diciptakan? Ada orang bertanya, dalam agama menetapkan kita ni sudah ditentukan baik ataupun buruk penghujungnya. Sebab Allah itu maha mengetahui. Ada orang buat satu soalan, dah tahu kita ni ahli neraka hujung pangkal ataupun ahli syurga hujung pangkal. Kenapa pula nak ciptakan kita? Macam kita lah dalam satu kelas. Ini yang disyarah, diberikan penerangan oleh Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik bab menjawab isu-isu ni power. Sebab yang selalu bertanya adalah orang yang bukan Islam. Kata Dr. Zakir Naik, kita dalam satu kelas ada seorang guru. Guru ni dia boleh expect dah. Ali dengan Abu. Ali cemerlang. Abu ni rasa tak cemerlang. Dan tengok-tengok memang tak cemerlang. Sebab apa? Yang pertama berdasarkan rekod. Peperiksaan awal tahun tak cemerlang. Pertengahan tak cemerlang. Akhir tahun tak cemerlang juga rasanya. Tengok-tengok tak cemerlang juga. Yang kedua berdasarkan amalan. Berdasarkan attitude. Tengok ke Abu ni, orang suruh buat kerja tak dibuat. Orang masuk tak masuk kelas. Orang suruh dengar, dia buat dek. Tapi Ali, okey. Pertengahan, okey. Awal, okey. InsyaAllah, hujung pun okey. Walaupun begitu, cikgu tetap bagi peperiksaan. Cikgu tak kata, Abu, tak payahlah kau ambil periksa. Menengok ke kau ni tahu dah, gagal. Tak, cikgu bagi juga. Dengan harapan berubah. Tapi sebagai seorang cikgu yang pengalaman, tengok ke dia ni, seminggu nak berubah jadi orang baik, susah. Dah 30 hari, dah 3 bulan perangai macam ni, nak ubah direct 100% susah. Tak apalah, kita doa sajalah. Maka begitulah Allah yang maha mengetahui, tahu bagaimana penghujung kita. Jadi itu antara soalan-soalan orang kufar. Dan antaranya mereka bertanya, kita diciptakan dari apa? Dan kemudian adakah kita akan dikembalikan semula? Inilah yang Allah jawab, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dialah yang menciptakan dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Sebab orang kafir, dia tak percaya ada kehidupan selepas kematian. Bagi mereka kalau dah mati, mati lah. Nak hidup balik buat apa? Macam 2 kali kerja. Kerana orang kafir hanya berpegang dari sudut akal semata-mata. Kalau nampak baru mereka percaya. Sebab itu mereka buat berhala sebagai Tuhan. Kalau nampak kami sembah, tak nampak sorry to say. Maka buatlah berhala. Kalau Arab Zahiliyah dulu dibuat berhala daripada kurma. Cukup tangan, cukup hidung. Esok nak sembah, tengok-tengok telinga. Tuhan dia tak ada. Sebab apa? Ada orang lapar, nampak kurma sedap pula. Dia ambil telinga Tuhan, dimakan. Esok datang orang lain, letak balik, cukupkan telinga. Esok pula lusa, hilang tangan. Orang ambil buat makanan. Datang orang lain, cukupkan tangan. Maka itu pemikiran dan pegangan orang kafir yang hanya menyembah jikalau ada di hadapan mata. Tapi kita orang beriman tidak cukup hanya akal, fikiran. Dia perlu diiringkan dengan keimanan. Maka orang beriman, orang Islam wajib percaya dosa, pahala, neraka, syurga walaupun kita tak nampak. Malaikat, jin walaupun kita tak nampak. Sebab kita ada iman yang wajib kita percayai. Jadi ayat ini Allah tegaskan, sesungguhnya dialah yang menciptakan
makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dalam hadis, dalam Arba'in Nawawi, hadis yang ketiga, Allah ceritakan begitu detail, bermula daripada air mani, segumpal darah, seketul daging, ditiupkan roh. Bila ditiupkan roh, ditetapkan pula 4 ajal, rezeki, amal baik ataupun buruk, dan penghujungnya nanti. Itu 4 perkara. Sepatutnya kita orang mengaji tak payah risau bab rezeki, sebab dalam hadis tersebut bila ditiupkan roh, Allah dah tetapkan rezeki dalam perut sehinggalah kemudian mati semula dan dihidupkan semula. Sebelum kita mati tu, sampai kita mati, ditetapkan rezeki. Yang pertama rezeki, jangan risau. Kalau anak kita balik macam mana ya, tak tahu zaman sekarang ya, susahlah, kerja susah, itu susah, semua susah. Cakap ke dia, jangan takut. Kau hari ni makan kenyang tak? Kenyang. Ada tak pernah makan? Tak pernah ya. Hari-hari makan McD. Ui, kaya pula engkau. McD dia bedai ya. Cakap ke dia, kau tengok cicak pun tak pernah mati kelaparan. Pernah tuan-tuan baca surat khabar cicak di pajar mati kelaparan? Tak pernah. Saya pun tak pernah tengok. Mati di lastik Pak Mat, itu banyak kita dengar. Cicak yang makanan berterbangan pun ada makanan dan ada hidangan, apatah lagi kita makanan yang bukan berterbangan pun, yang perlu dicari begitu saja, insya-Allah ada rezeki. Yang kedua ajal, yang ketiga amalan, dan yang keempat pengakhiran. Maka orang beriman dia wajib percaya yang menjadikan dia adalah Allah dan kemudian menghidupkan kembali adalah Allah. Sebab orang yang kadang-kadang banyak mengaji dan tidak berguru, banyak membaca dan tidak berguru, dia baca punya baca, dia dapat satu pegangan. Oh, dulu kita asal daripada monyet. Dulu kita asal daripada ini, teori Darwin. Oh, dulu kita asal daripada buruk. Naik sikit zaman, ada apa tu, hilang bulu, tengok-tengok jadi orang. Itu pegangan dan pemahaman yang salah, yang diciptakan oleh teori belah barat untuk menyesatkan kita supaya kita percaya yang menjadikan kita bukan Allah tetapi makhluk yang lain. Maka ini kita tolak dan kita pegang yang menjadikan adalah Allah dan kemudian menghidupkan semula adalah Allah. Kenapa Allah menghidupkan semula? Sebab ayat ini tuju kepada orang beriman dan orang kufar dahulu kala. Orang kufar yang membakar orang Islam. Kan kita belajar ayat ini tentang Ashabul Ukhdud yang menyeksa dan membakar orang Islam. Maka Allah nak bagi tahu, you orang Islam yang dibakar jangan sedih sebab you akan dihidupkan semula. Bila dihidupkan semula, hidup lebih bahagia dan ceria di syurga. Dan orang yang menyeksa orang Islam jangan suka sangat. Jangan rasa alah tak apa, kita seksa dia, nanti mati tak ada apa-apa. Itu pemahaman mereka. Jadi Allah nak bagi tahu, you yang seksa orang Islam zaman dahulu, bila you mati, you tunggu dihidupkan semula, kau dicampakkan ke dalam neraka lagi lama dan tidak padam apinya. Yang Allah sebut dalam Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum ghairaha liyazuqul azab. Bakaran api neraka itu berterusan kerana nak menyeksa orang yang kufar dan ingkar kepada Allah. Adapun orang Islam di dunia, dalam kisah Ashabul Ukhdud, mereka dibakar. Tapi api dunia sampai masa terpadam jua. Kalau api yang tak terpadam, kita yang dah hangus terbakar. Makna kata seksaan tidak lama. Tetapi orang yang kufar dimasukkan ke dalam neraka, dibakar hangus, tukar kulit lain, bakar hangus, tukar lagi. Supaya apa? Merasakan seksaan selama-lamanya. Jadi ayat ini nak khabar kepada kita, jangan main-main dengan balasan Allah. Dan kita kena sedar siapakah Khalik pencipta dan siapakah makhluk yang dicipta, iaitu kita sebagai manusia. Ayat yang ke-14, wa huwal ghafurul wadud, dialah yang maha pengampun lagi maha pencipta. Allah bagi tahu Allah ini maha pengampun lagi maha pencinta. Yang pertama pengampun, Allah nak bagi tahu buatlah dosa besar macam mana pun, termasuklah membunuh orang Islam golongan Ashabul Ukhdud,
Tapi kalau mereka bertaubat sebelum meninggal dunia dengan taubat nasuha, maka Allah ampunkan dosa. Sebab Allah itu Ghafur, Maha Pengampun. Kita pengampun, tiada maha di hadapan. Macam kita kalau nak mengampunkan orang, tengok orang. Kalau dia tu tak kena dengan kita, kita tak ampunkan. Tapi kalau kena dengan mungkin adik-beradik, tak apalah, ampunkan sajalah. Maka Allah tidak melihat kepada bangsa. Kalau you bangsa apa, tapi agama Islam, taubat nasuha, aku ampunkan segala dosa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dalam suratul A'raf ayat 180, Allah bagi tahu dan Allah mempunyai nama-nama yang baik. Maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Dalam Quran Allah sebut Allah ini mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik dan terbaik. Apa tanda perkara mulia? Dia banyak nama. Dalam satu pepatah Arab menukilkan, kasratul asma'i tadullu ala syarfil musamma. Banyak nama menunjukkan mulia pemilik nama-nama tersebut. Macam Nabi kita, orang mulia ke tidak? Mulia. Macam sekarang musim maulid, banyak jabatan, surau, masjid, dia buat program maulid. Ada yang berarak, berceramah, forum, tazkirah, macam-macam. Dengan satu tujuan, nak memuliakan Nabi. Ada orang kata apa-apa nak muliakan Nabi, selawat udahlah. Kita yang kaki selawat tak apa. Kita ni yang kaki surau, kaki jemaah, kaki telawah macam tuan-tuan ni, bercahaya muka tak apa. Mana tidak ustaz bawah lampu, betul juga. Kita tak apa, memang selawat. Ni anak-anak muda, orang yang jarang ke kuliah, kadang-kadang tak tahu kelebihan selawat. Kadang-kadang tak tahu hari ni rupanya birthday Nabi. Aku ingat Muharram tak, Rabiul Awal, inilah birthday Nabi. Oh ya ke? Kita orang mengaji tak apa. Saya ustaz tak buat maulid pun tahu dah, 12 Rabiul Awal birthday Nabi. Selawat pun banyak kelebihan. Letih dengar hari-hari ustaz duk sebut selawat. Tahu dah kelebihan selawat. Kita tak apa, ni orang yang lain. Sebab tu surau buat majlis maulid, ada qasidah, ada marhaban. Bila buat dua dimarah pula. Cukuplah marhaban. Nak qasidah buat apa? Buang masa, buang duit, buang masa. Qasidah tu untuk orang muda. Orang muda jarang suka nak dengar marhaban. Kita tak apalah, pernah muda, memang jiwa kita. Orang muda dia suka qasidah, lain sikit rentaknya. Maka hari ini Nabi kita sambut sebab orang mulia. Apa tanda orang mulia? Pepatah Arab menyebut banyak nama. Dalam Quran Allah rekodkan 4 kali nama Nabi dengan Muhammad. Pertama dalam surah Ali Imran ayat 144. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَصَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Yang kedua dalam suratul Ahzab ayat yang ke-40. Yang ketiga dalam surah Muhammad ayat yang kedua. Yang keempat dalam surah Al-Fatah ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah. Ada perkataan Muhammad 4 kali sahaja Allah rekodkan dalam Quran. Kenapa Allah rekodkan banyak kali? Sebab nak bagi tahu penting Nabi untuk diingati. Maka Nabi orang mulia, Allah sebut banyak kali namanya. Nama kita ada dalam Quran. Ada ustaz, saya Muhammad juga. Memanglah, sebab kita guna nama Nabi. Maka orang yang letak nama Nabi, kita doa supaya barakah Nabi turun kepada kita. Orang dulu kadang-kadang nak meletakkan nama, diletakkan pada awal nama dengan Muhammad. Bila kita tanya makcik kenapa letak Muhammad, tak adalah ustaz, makcik ni bukanlah orang mengaji sangat, tak tahu sangat beragama, tapi letak Muhammad di hadapan, biarlah barakah turun ke cucu dengan anak makcik ni. Letak nama Muhammad. Tapi orang sekarang Muhammad jarang kita dengar dan jumpa. Siapa nama kamu? Ryan. Ada Muhammad? Tak ada. Siapa nama kamu? Haikal. Siapa nama kamu? Daniel. Tak salah. Tapi orang dulu suka letak Muhammad sebab dia nak barakah. Orang sekarang bukan tak nak barakah. Bila kita tanya kenapa tak letak Muhammad kak? Daniel tu cantik lah, letak Muhammad lagi cantik.
Bukan apa Ustaz. Kalau pergi ke sekolah menengok peperiksaan anak tu, nak menengok nama anak, kadang-kadang setengah jam baru jumpa. Sebab semua nama Muhammad. Latif, Muhammad Zakwan, Muhammad Daniel, Muhammad Haikal. Tengok-tengok bawah sekali, Muhammad Daniel anak saya. Tu yang anak bongsu keempat dia tak nama Beckham tu. Supaya apa? Senang ke sekolah. Siapa nama anaknya? Beckham. Ni buku. Senang. Sedangkan nama lain bagi Nabi kita Muhammad ada sahaja. Kalau tak nak Muhammad, kalau nak yang rare, ada. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, hadis bernombor 3532, Nabi bersabda, li khamsatu asma'i, namaku ada 5. Yang pertama Muhammad wa Ahmad, Muhammad dan Ahmad. Yang ketiga wa ana al-mahi. Yang keempat wa ana al-hashir. Yang kelima wa ana al-aqib. Ini nama yang rare bagi Nabi kita Muhammad dan jarang orang guna, barangkali tak tahu. Maka kalau nak letakkan nama dengan nama Nabi, dipersilakan, dan mudah-mudahan barakah keberkatan nama itu turun pada anak dan cucu kita. Cuma biasalah kadang-kadang menengok ke satu tubuh orang 3 nama Nabi. Muhammad, Hud, Al-Amin. Muhammad nama Nabi, Hud nama Nabi, Al-Amin gelaran Nabi. Tapi Ustaz menengok ke perangai tak macam Nabi Ustaz. Apa Ustaz? Sebab tak sebut nama itu. Nama anak kamu siapa? Noh, Cahaya. Kenapa letak Noh? Supaya bercahaya di muka dan di dada. Tapi Ustaz makin besar makin gelap rupanya Ustaz. Dekat rumah panggil apa? Panggil black Ustaz. Tak dapatlah. You kalau nak anak bercahaya muka dada, letak nur, panggil nur. Janganlah panggil black, itu hitam. Begitulah Allah. Allah ini banyak nama. Nabi sebut dalam satu hadis, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Inna lillah tis'an wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan. Man ahsaha. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, iaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang dapat menghafalnya, masuk syurga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Cuma kata ulama, ahsa, hafal di sini bukan hafal semata-mata. Macam anak kita di sekolah, nas'aluka ya man huwallah. Tak apalah, level dia budak-budak, hafal saja dah kira okey. Daripada dia ingat artis-artis British, artis-artis barat yang tak ada faedah ya, baik dia ingat nama Allah, paling kurang dia ingat. Nama apa kau sebut tu dik? Allah. Okey ya. Tapi level kita jangan ahsa, jangan hafal saja, kena belajar. Supaya nama-nama Allah itu kita faham dan kita guna dalam kehidupan seharian. Sebab itu kata ulama, bila mana kita nak meminta kepada Allah, mulakan dengan nama yang khusus. Fad'uhu biha. Kan ayat tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Nama Allah banyak. Maka bila kita nak doa khusus, kalau nak doa minta ampun, ya Ghafur, ya Maha Pengampun, ampunkan dosa teman banyak buat salah silap kepada kamu ya Allah, ampunkan dosa teman. Nak minta diluaskan rezeki, ya Razak, yang Maha Pemberi rezeki, tolong bagi rezeki. Dah 3 tahun meniaga tak maju-maju, tapi teman yakin rezeki sentiasa ada. Doa dengan permulaan nama Allah. Macam kita lah nak minta dengan orang, sebut nama. Kalau sebut orang, dia pandang, tapi nak memberi itu susah. Tapi kalau sebut nama, Muhammad, tolonglah bantu aku ni tak berapa ada duit, tolonglah. Contoh. Begitulah kita dengan isteri, bila mana nak memanggil, panggil dengan panggilan sayang. Ada orang panggil nama, dulu Ustaz panggil sayang, tapi dah lama kahwin jenuh panggil sayang, bosan panggil nama. Leha, oh Leha, sini kejap. Dan isteri dia okey, tak apalah. Sedap masakan kamu ya Leha. Tom yam ni sebiji macam kedai dekat depan rumah kita rasanya. Memang Leha bungkus daripada kedai itu pun. Contoh kan. Jadi kita hari ni kena belajar nama-nama Allah supaya kita tahu sifat-sifat Allah. Dan kata ulama, bukan hanya itu nama Allah, bukan hanya ada 99 sahaja, ada bahkan lebih. Cuma itu yang perlu kita tahu dan kita belajar. 99 pun tak dan kita nak belajar, nak khadam.
Kadang-kadang sifat Al-Ghafur pun kita baca, kita belajar, faham, tapi amal pun belum tentu. Maha pengampun Allah. Dah masuk ke? Ya. Okey. Jadi itulah tuan-tuan. Kita berhenti dahulu, ada huraiannya lagi. Kita berhenti seketika di sini. InsyaAllah pada pertemuan yang lalu kita sambung ayat yang sama dan huraian yang seterusnya. Wallahu a'lam. Kalau panjang umur, kita jumpa pada minggu hadapan. Apa yang baik mari sama-sama kita amalkan, yang tak baik sama-samalah kita tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.